Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alallahi tawakkalna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertama kali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizin dan menggerak sendi tulang kita dapat berhimpun di rumah Allah, dapat kita beriktikaf dan kita boleh mempelajari beberapa ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu inilah kita dapat membina diri kita menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang diredai oleh Allah dan yang berakhir dengan syurga insya-Allah. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendak kebaikan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala memperdalamkan ilmu agama kepadanya. Ikhwai dikasihi sekalian, malam ini saya nak cuba bawa kepada kita semua, mari tengok ayat Allah yang Allah cerita berkenaan dengan kejadian manusia. Manusia di dunia ni ada macam-macam, ada raja, ada menteri, perdana menteri, presiden, orang kaya, orang miskin. Nah, orang tak ada tempat nak duduk, makan tak cukup. Orang hina, orang ada pekak, macam-macam. Semua tu asal kejadian dia serupa berlaku. Tak ada kata boleh jadi perdana menteri, kejadian dia tu melalui cara yang paling hebat dah. Bukanlah orang miskin nak makan tak ada, kejadian dia tu dengan cara yang tak molek kan, tak serupa berlaku. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu asal daripada pati yang berasal daripada tanah. Mani dia mari daripada makan ni. Makan ni itu asal mari daripada tanah. Beras mari daripada padi. Semua daripada tanah belaka. Maka mari daripada itulah dia jadi pati. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Daripada pati air mani yang berasal daripada tanah tu, Allah menjadikan nutfah pati air mani itulah fi qararin makin, dalam tempat yang kukuh, iaitu dalam rahim seorang perempuan. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu alaqah, iaitu sebuku darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan sebuku darah tadi jadi mudghah, seketul daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian maka kami jadikan daging tadi tulang. Tulang ada belit dalam tu. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami
bungkuskan tulang itu dengan apa ni, daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lepas tu kami jadikan dia tu satu kejadian yang lain, iaitu berupa manusia. Cukup dengan roh siap. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkat Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pencipta dan penjadi. Itulah kejadian manusia. Kita orang Islam kalau belajar Quran, reti Quran ni, boleh tahu witiasa dah sana, boleh tahu kejadian manusia sikit-sikit. Kalau orang bukan Islam, doktor dia nak boleh tahu sepuasa aning tu, dia kena pakai berapa juta modal nguk peraman kena buat wicai. Bukan mudah tu. Ilmu saning ni bukan ilmu yang mudah tak diketahui oleh manusia biasa. Tapi kita orang Islam, masya-Allah, mudah-mudah tahu apa tu royak Sebab tu orang bukan Islam, kalau dia tengok hukum Allah Subhanahu wa taala semasuk dengan hak dia wicai tu, dia kata agama Islam ni hebat sungguh. Banyak orang masuk agama Islam melalui orang panggil kata kecantikan dan keindahan hukum Tuhan tu. Masuk Islam. Baru-baru ni seorang doktor perempuan di Amerika, tak ada payah apa nak masuk Islam. Doktor bidan juga beranak orang. Ada orang perempuan Arab main beranak tempat dia. Lepas beranak tidur royak lah cara hak dia wicai. Hak doktor seluruh dunia pakai modal beribu-ribu juta wicai kata dah orang perempuan lepas pada bersalin tali tubuh dalam masa 40. Dia kata banyak orang Amerika dekat penyakit hasil daripada lelaki bersetubuh dengan perempuan bersalin tak sampai 40 hari. Lepas tu orang perempuan Islam jawab kata, dia dalam Islam lama dah tak lewat. Tak lewat kerana kena habis nifas dulu. Nifas tu dalam masa 40 hari. Dia kata Islam tak tahu lama dah. 1400 tahun lebih dah tahu. Buat dia baru dah heboh. Baru dah puasa gembira baru boleh tahu ilmu tu. Banyak lagi. Akhirnya belum agama Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tak kiralah orang kaya orang miskin, supaya tu belaka daripada air mani asal daripada benih. Apa ditanami, tanami itu mari pada tanah. Itulah daripada tanah asal manusia. Tayyib. Kemudian Allah menjadikan manusia tu apa tujuan dia? Tujuan gapo? Pertama kali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita selalu dengar ayat ni, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku, dalam surah Az-Zariyat ayat 50 ni. Jadi Allah menjadikan manusia sebagaimana kita dengar dalam surah Al-Mu'minun, tujuannya supaya manusia dan jin semua pakat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana dalam ayat lain pada surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa wal azizul ghafur. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Kita semua ni ada mati dan hidup. Ada 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama, mati sebelum kita ada. Tuhan guna istilah kata mati kita pada masa itu. Kemudian kita hidup di dunia. Lepas hidup beberapa lama mengikut qadar dia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 40 tahun, ada 80 tahun, ada 90 tahun, macam-macam lah. Kemudian mati kali yang kedua, iaitu mati masuk dalam lubang kubur. Hidup dalam lubang kubur. Kemudian hidup pula kali yang kedua, iaitu hidup pada hari kiamat, bangkit semula pada hari kiamat. Berarti hidup kali yang pertama tamu ke bumi, hidup hanya sementara.
dan hidup kali yang kedua pada hari kiamat nanti hidup kekal buat selama-lamanya. Hidup kali yang pertama di atas dunia ni untuk nak buat persiapan dan nak terima balasan Allah pada masa hidup kali yang kedua di hari akhirat. Kalau hidup di dunia ini molek comel kena dengan kehendak Allah, maka berjayalah dia pada hari hidup kali yang kedua di hari kiamat nanti bila masuk surga. Kalau hidup kali pertama di dunia ini orang kita penuh dengan kecelakaan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderhakaan, maka rugilah dia kerana dia pada hari kiamat nanti, pada hari hidup kali yang kedua itu orang kita celaka mendapat azab Allah dalam neraka. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup mati dan hidup manusia, terutamanya menghidup di atas permukaan bumi ini, liyabluwakum, untuk nak menguji kamu. Tuhan nak tutsab. Sania suruh ibadat, kita dengar. Dalam ibadat tadi nak tutsab pula, nak uji pula, ayyukum ahsanu amala, siapakah dari kalangan kamu yang ahsan amala, yang amalannya paling baik. Paling baik. Paling baik di sini kalau ibadat, kalau solah dia, solah yang paling baik. Kalau siam, siam yang paling baik. Ikutlah kerja gapo paling baik, ahsanu amala. Kalau mengajar, mengajar ya ahsan. Kalau belajar, belajar ya ahsan. Kalau menego, menego yang ahsan. Kalau berpolitik, berpolitik secara ahsan. Berkawan, kawan dengan cara ahsan, semuanya ahsan. Maksudnya katanya setiap gerak-geri kita, tingkah laku kita dikatakan ibadat dan diuji oleh Allah manakah amalan yang paling baik. Siapa di antara kamu yang amalannya paling baik? Wahwal azizul ghafur, dan dia iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ikhwah yang dikasihi sekalian, saat ini kita dengar dah Allah menjadikan kita supaya untuk kita beribadat kepada dia, patut untuk nak uji. Uji gapo hati? Saat ini saya kata dah, uji setiap gerak-geri tingkah laku kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana dalam Al-Quran Karim banyak tu ayat yang nak uji gapo hati kepada manusia. Baik kita kena ambil tahu. Nah, baru kita tahu oh Tuhan nak uji hok ni. Oh ni khosak Tuhan nak tuksab kita. Dia kita tahu tu khosak ke dak sebab pelajar. Oh kalau ustaz dia, acan dia royak khosak dulu sedap. Oh buku kuning. Dia nak tuksab kita. Bicara ni sedap. Maka kita sepatutnya juga kalau kita tahu sedap dengar. Kita tahu khosab hak Tuhan nak tosab kita, kita tahu so 2 3 4 sedap kita. Lepas tu apa kita tak boleh tahu? Dia ayat ni kita tahu dah dalam Al-Quran Karim ni. Oh sedap Allah Subhanahu. Dia ayat dulu dia nak tosab gapo. Kalau tak ayat tu panha juga kita. Tuhan nak tosab gapo kita ni tak tahu. Maka Tuhan ayat siap-siap dah. Nak tosab gapo? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Dia kata kalaulah dia kehendaki nak menjadikan kamu semua itu sebagai satu ummah, satu ummah yang berada di atas satu agama, di atas satu akidah, di atas satu iman, di atas satu tauhid, dia boleh buat dakwah. Noi tak ada kufur sore habuk tak dunia ni. Noi tak ada munafik sore habuk tak dunia ni. Noi tak ada sore habuk musyrik tak dunia ni. Noi semua orang Islam berada dalam satu ummah, di atas satu agama Islam yang suci, yang bersih, yang sempurna. Dia boleh buat. Tapi Tuhan tak buat balas tu. Buat apa Tuhan tak balas tu? Walakin liyabluwakum fima atakum. Dan tetapi Tuhan tak buat macam tu kerana gapo? Dia nak uji kamu. Uji gapo? Uji akan apa yang telah disampaikan kepadamu. Gapo jadi maksudkan fima atakum di sini, iaitu ajaran Al-Quranul Karim.
Quran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kamu, suruh buat gotu kena buat balan ni semua dia hajar habis tu. Siapa ratik yang boleh berpegang teguh dengan ajaran Al-Quranul Karim? Itu tuksab. Itu khosab orang nak tuksab. Berarti Quran sebuah ni ribu lebih ayat ni hantar mai kita ni, dia nak tuksab. Nak uji siapa ratik berpegang dengan dia dan siapa yang tidak berpegang dengan dia. Siapa yang beramal mengikut Al-Quran dan siapa yang tidak beramal mengikut Al-Quran, ataupun siapa yang berhijrah daripada Al-Quranul Karim. Ramai orang yang berhijrah daripada Al-Quranul Karim. Tok saya baca Quran, tok saya menghafal Al-Quran, tok saya belajar maksud Al-Quranul Karim, tok saya beramal mengikut Al-Quranul Karim, tok saya masuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan umat dia berhijrah daripada Al-Quranul Karim. Semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dikasihi sekalian, apa boleh Tuhan nak uji kita dengan Al-Quran Karim? Kerana Al-Quran Tuhan turun untuk menjadi hudan kepada manusia, untuk menjadi hidayah petunjuk bagi manusia. Manusia nak hidup tak boleh kalau tidak ada hidayatul Quran Karim. Manusia tak temu dengan jalan syurga kalau tidak ada pertunjukan daripada Al-Quran. Tak temu dengan syurga, tak temu dengan jalan syurga. Tak temu dengan Al-Haq, tak temu dengan Al-Islam yang sempurna. Tak jopok dengan Al-Islam yang sempurna kalau tanpa hidayat daripada Al-Quran Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas, untuk dipertunjukkan kepada manusia ni dia Quran. Bukan turun duk saja, duk cara dia, kita cara kita. Quran duk dalam mari, kita duk luar mari, bukan. Baca dah pun tak boleh hidayah daripada Al-Quran lagi. Kita mengapa habis buat dah tak boleh lagi hidayah daripada Al-Quran Karim. Karena hidayah daripada Al-Quran Karim kita akan dapat melalui kita faham gapo hak Tuhan royak. Ikhwah yang dikasihi sekalian, jelas nyata kata Quran Tuhan turun ni untuk menjadi pertunjukan bagi manusia. Kalau setengah ulama dia tafsir hudan di sini, kalau bahasa Melayu kita pertunjukan gi kono. Nah, nagi tubik kepada salah kelang gi ke mana? Ikut tu. Tu tunjuk. Tapi hudan di sini bukan ditunjuk pada tu. Pegang tangan. Nagi salah kelang, pegang tangan pak piping. Siapa cat salah kelang, ni salah kelang, tak tersat. Ni kata jaminan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran merupakan hudan bimbingan manusia. Manusia tak cerak, tak sesak cerak kalaulah dia betul-betul berpegang dengan Al-Quranul Karim. Itu dia tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quranul Karim. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan Al-Quran, isi Al-Quran kepada manusia. Dalam surah Al-Maidah ayat 67, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai rasul, sampaikanlah, ini kamsang perintah Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah hai rasul, sampai gapo? Ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Gapo itu? Al-Quran. Allah perintah kepada Rasulullah supaya menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Wa illam taf'al, kalau mu tak buat, kalau tak menyampaikan Al-Quran kepada manusia, fama ballaghta risalah, maka arti kamu belum lagi menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah jualah yang memelihara kamu dari kejahatan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Orang kafir, orang yang ingkar, Tuhan tak beri hidayah, Tuhan tak beri petunjuk ke. Berarti kita Tuhan nak beri petunjuk ke, cuma delik kita nak dak petunjuk ke Allah Subhanahu wa taala. Nak tak ada siapa tak say.
Kalau tanya tentang siapa hati taufik kepada hidayat Allah, semua nak berlaku. Tapi dia nak saja tak jadi. Dia kena reti. Nah. Dia bagi kumul so cara kaset. Kita pun ambil kumul kaset apa dah petani ria molek cerak dah trend. Ada kumul siap dah. Orang royak gapo dalam kumul tahu tak aku tak bisa baca. Tak reti pun. Jadi supo ada kumul dengan tak ada kumul supo. Begitulah kita dengan Al-Quran Karim. Nah. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat dengan Al-Quranul Karim. Ibu tengok dalam surah Al-Jumu'ah yang selalu kita dengar ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Manusia pada masa itu Allah sesak sungguh-sungguh. Manusia masyarakat Mekah sesak sungguh-sungguh, dhalalin mubin. Semua jahiliah, sistem perkahwinan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pergaulan, sistem masyarakat, semua orang kata jahiliah segala-galanya. Saya biasa dengar seorang ustaz Arab, dia kata berkemungkinan pada masa tu tak ada dah masyarakat yang paling jahiliah nak lebih daripada masyarakat Mekah pada masa tu. Ada ke masyarakat lain bunuh anak kamu anak hidup-hidup? Tak ada. Tapi walau bagaimanapun sesak yang nyata orang musyrikin pada masa itu, Rasulullah bina mereka sehingga menjadi orang maju. Kota Makkah, kota Madinah berakhir dengan menjadi kota yang cukup maju. Kerana apa maju? Dipenuhi dengan ahli masyarakat pada masa itu berkasih sayang, bertolong-menolong, ta'awun, bermahabbah, macam-macam lah. Orang kita berubah total daripada akhlak buruk jahiliah kepada akhlak Islamiah. Akhlak pemolek juru, cara hubungnya dengan Allah pun jadi kena betul. Hubungnya di antara manusia sama manusia pun molek, comel semua molek. Sehingga dunia bukan Islam pun kagum, pelik tengok, gapo jadi kita lalu. Daripada masyarakat yang penuh dengan jahiliah, dengan kesesatan yang nyata tadi, berubah total daripada langit jadi bumi, bumi jadi langit, berubah tu. Gaponya? Iaitu Tuhan royak pada kita, Allah bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ummi, orang tak pandai baca dan tak pandai menulis, dari kalangan al-ummiyin. Jadi pengikut musyrikin pun al-ummiyin, Rasulullah pun orang ummi. Hidup campur di antara orang nak jadi nabi pun tak pandai baca dan tak pandai menulis, dan mad'uun pengikut dia, kaum dia pun tak pandai baca dan tak pandai menulis juga. Beripung dua tu boleh berubah daripada jahiliah kepada Islamiah, daripada akhlak buruk kepada akhlak baik, daripada dunia yang tak maju kepada dunia yang maju. Gapo cerita dia Rasulullah? Gapo bala mana? Yatlu alaihim ayati. Inilah dasar pembinaan Rasulullah dalam membina manusia. Bina dengan Quran. Yatlu alaihim ayat, baca Quran kepada mereka itu. Baca bukan kita baca berlagu pakai kata Allah Allah Allah, bukan baca balas tu. Nah, zaman dulu baca juga yatlu alaihim ayat, baca juga tapi baca untuk nak dengar, pakai Allah Allah. Apa yang kata tak tahu. Betul tu tak ada, bukanlah dasar pembinaan balas tu. Yatlu alaihim ayati, baca dalam arti kata we orang boleh reti, we orang boleh faham. Inilah dia cara Rasulullah membina manusia. Lepas tu wa yuzakkihim, Rasulullah bina manusia bukan hanya dengan baca Quran we reti we faham saja tak. Rasulullah membersihkan mereka itu, membersihkan daripada segala akidah yang menyeleweng, daripada akhlak buruk, daripada pegangan yang karuk maruk, daripada benda-benda yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah basuh, cuci habis licin. Dia kalau tak basuh dia bercampur. Nah, kita bubuh air susu dalam gelas, tapi hak cemar dalam gelas kita tak basuh, maka campurlah air susu dengan gelas, dengan benda kotor dalam tu. Nak makan tak boleh, cemar. Nak tahu saya kat air susu. Jadi air susu yang campur dengan cemar tadi dia tak pakai juga. Walaupun air susu
susu kambing lagi tu. Nah, hidup campur dengan benda kotor dia tak pakai. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak campur benda molek dengan benda yang kotor. Bukan arti kata Rasulullah benda yang telu alaihim ayati, lepas tu dia mau nak bersyirik lepas, dia mau nak buat benda khurafat lepas, dia mau nak buat benda jahat buat lepas, mereka nak buat benda yang tidak baik akhlak buruk lepas. Bukan balah tu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina manusia. Yuzakihim, Rasulullah bersih habis. Hak mana tak kena ya tak leh. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasulullah mengajarkan mereka itu akan kitab Al-Quran dan hikmah, dan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk menyebar Al-Quran, duk membina manusia dengan Al-Quranul Karim. Oh, banyak rintangan, banyak halangan, banyak penentangan. Naik kata sejarah orang tak kenal dengan Quran ni bermula daripada mula pada Abu Lahab, Abu Jahal buat ni duk depan sungguh buat bendera mentek Al-Quran Karim yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula dia tak puas hati dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Kerana dalam isi Quran Nabi Muhammad duk baca tadi hidup berlawan dengan benda yang ada dah dalam hati mereka. Hak mereka kenal Quran mereka tak molek. Hak mereka tak kenal Quran mereka tu molek. Itulah jadi belagol pung pelagol, sebab itulah bangun menentang. Bangun menentang sampai ke Rasulullah bahasa serius, bahasa gerung nak baca Quran kepada manusia. Kalau baca Quran, Abu Lahab, Abu Jahal bangun kata huduh selalu dah begitu begini. Maka Allah Subhanahu wa taala larang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan bahasa sepit dada, jangan bahasa serabut, jangan bahasa tak berani, jangan bahasa gerung dalam nak menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Dari surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jelas kitab Al-Quranul Karim telah diturunkan kepada kamu, hai Muhammad, maka janganlah membuasa sepik dada, buasa gelugesah, buasa susah, haraj dalam nak litunzira bihi, dalam untuk nak ambil isi Quran tadi beringatkan pada manusia, jangan ada haraj, jangan ada buasa serabut, jangan buasa bimbang gerung, jangan. Saya lagi. Jadi ayat kata di sini Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, suruh Nabi Muhammad guna untuk nawi amaran kepada manusia. Tak lewat benda ni. Benda ni tak boleh pergi ke neraka, benda ni Tuhan tak kena. Baca ayat Quran. Baca ayat Quran, balani. Wa zikra lil mu'minin, begitu juga nak beri peringatan kepada manusia, kena ambil Quran juga mai ayat. Lepas tu jangan buat saharat dalam dada, nak ayat Quran kepada orang yang beriman. Kemudian apabila kita tahu dah saat ini kata Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia, dan Rasulullah baca Al-Quran kepada manusia, membina manusia dengan Al-Quran Karim. Patut Tuhan larang jangan bahasa gerung, jangan bahasa takut, jangan bahasa serius, nak ambil Quran gitu ayat kepada manusia. Maka di sana dalam surah Al-A'raf juga hubung daripada sana, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Tadi klik tadi kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia mereka supaya mereka beribadat kepadaku. Lepas tu ayat yang kedua saya baca tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak beribadat dan nak jadi amalan itu jadi paling baik, nak buat apalah mana nak ibadat. Bagaimanakah nak beribadat kena dengan tujuan Allah? Bagaimanakah kena nak hidup kita jadi kena boleh menjadi ahsanu amala? Mai ayat sana, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Allah suruh Nabi Muhammad suruh kepada umat dia, ittabi'u, hendaklah kamu semua tu turut akan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu.
Kena turut Quran, barulah ibadat kita jadi sempurna sungguh. Kena turut Quran, barulah kita hidup boleh jadi ahsanu amala. Kerana amalan yang betul, yang kena, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang bersecocok dengan Al-Quranul Karim. Quran nak balas mana, balas itulah dia buat. Sebab itulah ittabi'u, hendaklah kamu semua ni turut akan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini ialah ma unzila ilaikum min rabbikum, yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Patu awak turun Quran, awak peraturan dalam Quran, awak jadi hudan, awak jadi cahaya ni. Dah, bukanlah manusia, bukan makhluk, bukan lemah. Al-Khaliq, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir. Allah sifat tu kalau kita dengar, kita tahu sifat Al-Khabir, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz. Nak tak boleh. Tak ada siapa sore habuk berani nak kata, betul tu, aku tak kena hukum dalam Quran tu. Tak lagi, tak lagi. Tak mari. Apa? Kita yakin kepada Tuhan selaku Al-Hakim. Bijak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dia buat sarang burung hok terkenal kalau narak ada ke tak? Kita katalah pak mak tu bijak sungguh buat sarang burung. Sebut atas sarang burung pak mak tak kena tek sikit ibuk dah, tak kena tengok, tak kena pesak dah pakai mic dah. Hal apalah pak mak buat pakai mic selalu dah terima selalu dah. Buat apa? Yakin pada pak mak ni bijak buat sarang burung. Hok tu bijak manusia aja. Ini bijak Allah Al-Hakim. Patut Al-Alim. Dia nak buat satu-satu peraturan, dia tahu habis segala-galanya. Kita nak buat peraturan masjid ni, dia kena tahu. Tahu kata orang kampung ni, orang mai semaya beralah mana, berapa orang, gapo semua, di mana perlu gapo dalam masjid kawasan ni. Beritahu habis semua tu, mari serup buat satu rakyat. Kalau ambil orang bakok mai buat rakyat sejak kita ni buat tak boleh. Dia tak tahu, Ni buat tak boleh. Bijak dia buat rakyat, tapi dia tak boleh buat rakyat, dia tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alim, Al-Khabir, dia tahu habis segala-galanya. Nah, dia tahu habis. Sampai kemat. Lepas orang pun dia tahu. Lepas tu dia bijak, maka dia buatlah peraturan dalam Al-Quran Al-Karim. Hak ni lah, hak Tuhan suruh kita turut ni. Turut. Ittabi'u. Tuhan suruh Nabi Muhammad suruh kepada umat dia turut Al-Quran Al-Karim. Lepas tu suruh turut Quran. Akidah kena turut Quran, iman kena turut Quran, tauhid kena turut Quran, ibadat kena turut Quran, berakhlak kena turut Al-Quran Al-Karim, segala-galanya kena turut Al-Quran Al-Karim. Kalau beradu sekat tu ayat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, peluang lagi dan turut lain. Mu makan nasi rabu, nak makan nasi lauk boleh, nak makan nasi lagai boleh lagi. Justru makan nasi rabu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ayat dia nak tak boleh sungguh. Orang kata kemakung. Boleh lepas dia suruh tu Al-Quran Al-Karim, wala tattabi'u min dunihi awliya. Mu jangan turut deh selain pada Allah. Setengah kata selain pada Al-Quran Al-Karim. Mu jangan turut selain pada Al-Quran Al-Karim sebagai wali. Siapa awliya di sini? Setengah ulama kata setan yang nak mengajak pada kesesatan dan nak berlawan dengan Al-Quran Al-Karim. Setengah kata, mu jangan turut manusia yang mengajak kamu kepada kesesatan dan mengajak kamu berlawan dengan Al-Quranul Karim. Jangan turut. Jangan. Cukup dengan turut Al-Quran, lepas tu jangan turut hak lain. Kerana hak lain semua tu nak mengajak kamu kepada kesesatan. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit dari kalangan kamu yang mengambil pengajaran. Ikut Al-Quran Karim, barulah selamat kita. Ikut Al-Quran adalah ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah adalah ikut Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata olehmu hai Muhammad, jika kamu benar-benar kasih dan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu turut aku. Turut aku, turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi suruh turut Quran dalam ayat sebelum ni. Hak ni suruh turut Nabi. Fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku kalau betul-betul kasih kepada Allah. Mu kena turut aku. Yuhibbukumullah, maka Allah kasih padamu.
Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampun lagi dosa-dosa kamu. Jadi kita dok nak Allah kasih pada kita, barulah kita hidup di dunia ni berasa senang, segar, orang panggil kita berasa seronok hidup apabila Allah kasih pada kita. Kalau Allah tak kasih pada kita, dok tak sedap. Ya apa ni, kita dengan mak pak kita, mak pak kekasih pada kita apabila kita taat, kita patuh pada dia. Dia suruh kita buat, dia larang kita tinggal. Lepas tu kita wilayah ni kepada dia, kita tolong dia. Dia ada buat gapo, dia nak suruh buat gapo, kita tolong dia. Mak pak kasih kita, sayang kita. Lepas tu kalau kita tak turut mak pak, tak sadar suruh, tak sadar larang, rakong. Pukul 1 tak apa lagi tidur, tengok internet. Mak pak panggil, tak ada. Lah ni kebanyakan budak di hari ni. Allahu Akbar. Bahaya. Tak dengar, mak pak panggil tak dengar, tak padu. Habis duit, harga ndek. Nah, 200 kok minta pada mak pak. Wui mudah-mudah mak pak. Dia mak pak pula apa? Apa anak dia mengayu, Allah mai, Allah ayah, Allah cik. Malu kau orang dia belaka. Terusak iPhone tak iPhone. Ada belaka pakai tu kita tak ada, amak pun bergada cari, Allah susah ni boleh anak pakai juga iPhone. Lepas tu malam-malam sampai pukul 1, pukul 2, lepas tu tak dengar dia royak. Dia suruh tak dengar, lari tak dengar. Berarti siapa saja yang menjadi anak yang tidak taat, tidak setia, tidak patuh kepada mak pak tak kena, mak pak benci. Dia tahu kata mak pak benci. Aku ni mak aku benci kat aku kerana aku ni tak turut hak dia suruh. Tahu? Pada sedar tak? Tak sedar duk, tak sedar. Duduk tahu kata mak pak dia benci. Begitu kita manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tahu kata kita dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah. Apa hak dia suruh kita tak buat. Hak yang larang kita tak nak berhenti. Kita tahu kata Allah benci, Allah tak redha, Allah tak kasih kepada kita. Kita nak duduk tak leh, tak sedar. Maka kita nak Allah kasih kepada kita. Cara ni Allah kasih kepada kita kena kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kasih ke dia dulu. Kita kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sapa kepada martabat betul-betul kita kasih kepada Allah, kita kena turut Rasulullah. Ni tanda kata orang kasih kepada Allah, turut Rasulullah, turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, tapi tak usah turut sunnah Rasulullah. Kasih gapo tak tahu. Tak saya turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kasih tak kepada Allah? Tak kasih. Orang yang betul-betul kasih kepada Allah dia kena turut Rasulullah. Allahu Akbar. Banyak di hari ni orang yang tak saya takut turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya biasa royak banyak kali, tapi saya ni pasal nak royak juga. Banyak kali tak apa. Sama-sama sedap dakwah cerita ni. Nah, saya pergi Mekah nak tahu, pergi dengan Bai'atul Hajj dengan Cula Raja Menteri, pergi ceramah pada hujat-hujat di Mekah. 15 tahun saya pergi. Ada satu malam lebih kurang 4 tahun dah. Kita pergi berhipung satu syarikat besar. Hujat lebih kurang 300 orang malam tu berhipung satu syarikat. Setiap syarikat besar saya datuk guru. Saya mengajar ceramah malam tu saya pergi tim bicakan hak culanya. Saya perata majlis tanding. Lepas tu orang bakak 2-3 orang, lepas tu apa ni kenakan majlis segoro 2 orang. Pergi ceramah. Saya ceramahnya mengajak hujat mai haji mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ya tajuk saya, mengajak mai haji mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ibadat yang tidak mengikut sunnah Rasulullah, ibadat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat ibadat, nak jadi ibadat tu terima, yang pertama ikhlas lillahi subhanahu wa taala, yang kedua mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaya solat kita ikhlas cara mana kalau tidak mengikut sunnah, mengerik 3 rakaat kita buat 5 rakaat, lebih molek lebih banyak pada Rasulullah, tu tak terima. Tak kira banyak sikit, tak kira comel tak comel,
ia kira serupa ke tak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya royak lepas saya turun daripada apa ni sekat tu kelik ada seorang hamba Allah tok seh dalam masjid dalam sekat tu dia telefon saya, Ustaz dah mari semua pak saya nak tahu ni dah. Saya dengar tapi dengar saya tak nak hadur dak kali. Saya benci Ustaz Wahbi tu. You tu Ustaz Wahbi tu dengar itu. Tapi malam ni saya rasa nak dengar dah Ustaz ni. Ustaz ya kena sungguh betul sungguh. Kadang-kadang saya dah turut Ustaz dah. Saya tegap apa? Lepas Ustaz kamu hajat turut, hajat hujat wah haji mengikut sunnah Rasulullah. Lepas tu babo hok sekat ni bang kecek ulak ya tu. Ya tu haji ni tak kena turut Rasulullah daripada turut tok sah ya. Dia kata kena Ustaz sungguh dia tak murah ya tu. Dia tak murah. Jadi babodoh ni tak apa tak kena turut Rasulullah. Tak apa dah haji tak turut Rasulullah. Pada turut tok sah ya. Gapo ni? Ini pekak orang yang boleh mengajar orang gaji pula pergi Mekah tu. Lepas tu orang tak nak mengaji, tak boleh mengajar ni ya Allah, balah mana faham mereka. Sebab itulah kita kena pisah balah mana nawifuk kita ni boleh reti kata hidup kita, amalan kita, akidah kita, iman kita, tauhid kita, ibadat kita kena serupa dengan Rasulullah, barulah tauhid terima. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kena tengok aku, Nabi kata. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Khudhu anni manasikakum. Nabi royak dah. Haji mu kena ambil pada aku cara nak buat Allah mana. Yuhibbukumullah, kalau kita turut Rasul, maka Allah kasihlah kepada kamu. Maka Allah bukan sekadar kasih, Allah ampun pula bagi kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Itu dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح
Tapi ikhwah yang dikasih sekalian, semua isi Quran Tuhan turun tu, hak kita dengar saat ni, hak suruh buat, hak lari, suruh turut, suruh ikut apa semua tu, Tuhan nak uji siapa hati boleh turut Quran, siapa tak boleh turut. Itu ujian khasab Allah Subhanahu Wa Taala nak tuksab kita. Dan ujian yang kedua iaitu ujian dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Dari surah Al-An'am ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ayat ni dah jadi kita semua ni khalifah. Dalam tafsir dia kata khalifah di sini, khalifah ganti berihan harta hak pak kita. Pak kita boleh pada cari kita, ayah pak kita mati, boleh ayah kita dah berihan harta. Harta kebun ke, turaki ke, buat ayah mati, kita pula berihan. Kita jadi khalifah. Buat lepas kita, anak kita pula hidup cara situ. Patut Tuhan bui tak sama. Tahu tak sama. Ada motor lebih banyak, orang ni sikit, orang tu ada pengkat, orang ni tak ada pengkat. Macam-macam tahu tak serupa. Semua tu liyabluwakum. Nak cuba kamu, nak uji kamu. Pendek katanya, segala rezeki, segala pengkat, segala tamnen, kesihatan, semua tu dah Tuhan nak uji kita. Allahu Akbar. Nak uji. Dan satu lagi yang Tuhan nak uji kita dengan rekah-rekah, masa tak ada banyak dah. Ujian dengan harta dan jiwa, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Harta kamu semua Tuhan nak uji, dan diri kamu semua Tuhan nak uji. Jangan kita faham kata demo tu banyak boleh menego naik tangga serak-serak. Oh Tuhan kasih ke dia sampai Tuhan beri ke dia banyak tu. Jangan faham balas tu. Tak kena. Oh demo tu makan tak cukup. Susah Allah. Tuhan tak kasih ke demo tu. Bukan balas tu. Bukan mekias. Banyak Tuhan bagi, sikit Tuhan bagi, menandakan Tuhan kasih dan Tuhan benci. Bukan. Hak dia wi banyak, hak dia wi sikit, bagi Allah supa belaka. Ghafurur Rahim, Rahim belaka dengan hamba dia. Tapi hak ni dia uji dengan wi harta banyak. Hak ni dia uji dengan tak wi harta. Oh tak apa, dia mesti sedap uji wi kaya. Boleh tema jedih lagi, boleh rumah batu besar. Jangan kita berasa berdeki, jangan kita berasa iri hati. Allah bijak, Al-Hakim. Allah bijak dalam nak memilih siapa patut diuji dengan harta banyak dan siapa yang patut diuji dengan miskin. Tuhan tahu, Tuhan bijak, Tuhan sadar iri hatilah. Dia tahu sungguh-sungguh. Dia kena sorang-sorang. Dia mau ni kena uji haning. Boleh jadi Tuhan kita tak ada banyak harta ni, dia tak ada uji dengan miskin, tidak uji dengan harta banyak. Boleh jadi kalau uji kita tepat, apa kita borah kan, kita tak kena kekup mana dah. Kalau uji kita beri harta, jadi mudah-mudah kita tak kena kekup. Tapi hak setengah-setengah Tuhan uji tu dah. Dia beri harta banyak, akan cepat-cepat. Harta beratus-ratus rai. Duit lebih dah, makan sikit kering. Orang tak ada banyak harta, beri kerak 100,000, dia 10 kau. Tu orang panggil tu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pilih orang kena, Allah pilih. Sebab tu kita yakinlah Allah bagi sikit banyak pada kita, alhamdulillah. Kalau Tuhan bagi banyak pada kita, cuba dengan rezeki yang banyak, kita gunalah harta yang banyak tadi untuk berinfak kepada jalan Allah, kepada kebaikan. Supaya dia harta tadi kita preruk daripada duit menjadi pahala untuk akhirat bagi kita. Dia kena preruk atik kita ni. Preruk harta menjadi pahala. Taib ujian dengan nikmat dan bencana buruk. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Tuhan beri kebaikan Allah al-hasanat. Kayalah, pengkatlah, ikut pilih gapo benda semua-semua. Boleh tu, boleh ni. Oh, sedap lako-lako. Tak ada sedap-sedap. Tuhan nak uji.
Wasayyi'at, wi keburukan. Pelaga mutu, staf pelaga sika. Ada lain mutu dah jalan kaki pun demo. Nah, semua itu akan diuji. Tujuan Allah nak menguji. Pendek katanya, setiap gerak-geri kita, tingkah laku kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah uji dengan perhiasan dunia. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Perhiasan di atas muka bumi ni Tuhan buat Allah. Banyak perhiasan dia. Tengok tu molek, tengok ni molek, comel, semua comel. Comel dengan harta banyak, boleh keindahan nikmat dia. Macam-macam lah perhiasan yang Allah jadikan di atas muka bumi ni. Tujuannya linabluwahum, tujuannya nak uji mereka itu. Nak uji dengan apa? Ayyuhum ahsanu amala. Siapakah dari kalangan mereka itu yang lebih baik amalan? Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, apabila kita sedar, kita tahu kata kita ni manusia yang dijadikan oleh Allah daripada benih air mani yang asal daripada pati tanah. Pati tanah menjadi air mani. Lepas tu Tuhan menjadikan daripada air mani tadi jadi seketul darah. Lepas tu berubah jadi sebuku daging, kemudian dimasukkan tulang, kemudian dibalut dan dengan daging, akhirnya tu baiklah jadi rupa manusia yang bernyawa, ada roh. Hidup tu baik daripada perut ibu kita jadi manusia. Siapa kita hari ni? Balas tu lah, asal daripada tu ya kita. Semua tu Allah nak uji kita, nak tosok kita. Tujuan di antaranya nak kita ibadat kepada dia. Lepas nak uji mati hidup kita, harta kita, pengkat semua tu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu marilah kita sedar, marilah kita insaf. Semoga kita hidup di atas dunia ni duk beringat sama-sama. Nak berjakah pak pun Tuhan nak uji aku ni. Buah boleh nego laba sampai ke 10,000. Tuhan nak uji aku ni. Oh, ini rugi teruk, harap rugi, Allahu Akbar. Tuhan nak uji tu. Nah, kita hidup gitu semua sedar kita. Sedar. Dah. Klik kita kepada Al-Quran yang Tuhan turun. Tuhan nak uji aku tu, secara mana aku berpegang dengan Quran tu. Secara mana aku boleh turut dengan Quran. Tuhan nak uji aku tu, tak boleh duduk dengan ni. Tak ada kena mengena aku dengan Quran, tak boleh duduk dalam ni. Kita terkhabar semua. Dah, boleh terkhabar semua, insya-Allah kita tak menjadi orang yang sesat, dan kita tak jadi orang yang lalai, dan kita tak jadi orang yang selalu hidup dengan tidak ada hubungannya dengan al-Islam. Dan mudah-mudahan berapa ayat yang saya bacakan tadi boleh menjadi pedoman, jadi hidayah, jadi pertunjukan bagi kita untuk kita menjadi seorang hamba Allah yang berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Di dunia kita berjaya dan di akhirat juga kita berjaya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.